Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإلهنا أنت معصودنا ورضاك مطلوبنا آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في موتنا يا الله وما بعد موتنا يا الله آمين يا رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid Bandar Universiti. Tak dilupakan juga bagi para barisan kekanda Imam Bilal dan juga Syekh Masjid. Seterusnya juga yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti. Dan yang saya tidak lupakan, lagi saya rindui, lagi saya kasihi, lagi saya sayangi, lagi saya cintai tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seluruh ahli jemaah Masjid Bandar Universiti yang hadir pada malam ini dan juga yang mungkin mendengar daripada corong-corong speaker yang berada di luar sana serta yang mengikuti daripada siaran langsung Facebook rasmi masjid yang berada di rumah apa habaq semua pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, kita masih lagi berada di dalam pandemik COVID-19 yang mana secara tidak langsung kita masih lagi terikat dengan ketetapan dan juga SOP serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kepada kita. InsyaAllah pada malam ini apabila masuknya waktu Isya, kita akan terus memberhentikan kuliah kita dengan serta-merta. Aksiden ke, jatuh kapal terbang ke, itu terpulang macam mana keadaannya. Masa yang berbaki pada kita lebih kurang 34 minit saja lagi. Kalau 34 minit ni saya rasa macam cakap tak habis, rasa tak puas nak bercakap. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, pertama sekali marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebenar-benarnya. Seperti mana kita sedia maklum, setiap benda yang bernyawa, setiap benda yang bernafas pasti akan menemui mati, tidak kiralah tua maupun muda, kaya maupun miskin, sihat maupun sakit, hatta diri saya sendiri sekalipun pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah dalam pengakhiran kehidupan kita kelak nanti Allah menjemput kita dalam keadaan kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan insya-Allah Allah menutupi segala aib-aib yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, marilah juga sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala kurniaan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya nikmat kehidupan, nikmat ruh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat keamanan dan juga segala-gala nikmat yang lain, yang mana nikmat-nikmat tersebut hanyalah pinjaman semata-mata juga. Sampai satu saat, sampai satu detik, sampai satu ketika pasti Allah akan mengambil kembali segala nikmat-nikmat tersebut. Dan juga mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat-nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat membuatkan kita menjadi seorang hamba yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, pentadbir sekalian alam. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali satu perkongsian ilmu yang mana ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita, ilmu yang berkaitan bagaimanakah kaedah bagi seseorang yang hidup di atas muka bumi ini ingin menerima mahupun menguruskan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah pergi lebih awal daripada kita. Contohnya pasangan hidup kita, suami mahupun isteri kita, mahupun ibu ataupun ayah kita, mahupun anak-anak kita yang kita kenali sebagai ilmu faraid, dan juga ilmu yang berkaitan tentang bagaimanakah cara untuk menguruskan harta pusaka,
mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, agak-agak lah tuan-tuan rasa-rasa lah kan, sebelum kita menyambung pengajian kita pada malam ini, di bawah tajuk berkenaan tentang bagaimanakah sejarah untuk sejarah ilmu faraid ataupun pewarisan harta pusaka ini sebelum kedatangan Islam dan juga selepas kedatangan Islam serta semasa kedatangan Islam. InsyaAllah kita akan sambung tajuk tu pada malam ni. Tapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya nak bertanya kepada tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah, ada satu persoalan yang mana secara tidak langsung insyaAllah kita pergi terus ke papan putih lah mudahnya. Rasa nak berdiri sebab sejuk yang tu. Gurau ya tuan-tuan, tak apa, malam ni panas. Baik, agak-agak tuan-tuan lah, saya namakan dengan si mati lah mudah, si mati lelaki. Si mati lelaki, semasa kematian si mati ini, ibu dia dah tak ada, ayah dia tak ada, tapi dia masih mempunyai datuk. Pada hayat si mati, secara tidak langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dia mempunyai seorang isteri, Iswan. Seterusnya tidak mempunyai anak, dan secara tidak langsung si mati mempunyai saudara kandung seibu sebapa, 3 orang, 2 lelaki 1 perempuan, saudara sebapa tiada, lelaki dan perempuan, serta saudara seibu pun tiada, lelaki dan juga perempuan. Agak-agak tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam kefahaman kita, kefahaman melalui secara tak kisahlah mengikut adat setempat, mahupun dalam atas disiplin ilmu, mahupun dalam kaedah yang mana-mana yang kita rasa, duk rasa agak-agak tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sebelum kita nyambung pada malam ini, siapa yang layak terima pusaka si mati, yang kita duk faham lah tuan-tuan, dalam keadaan yang kita duk faham, agak-agak lah teka api lah. Isteri tetap lah kita duk faham lah ni, panggung mayat, istilah dia panggung mayat, kepala mayat, kepala paku, yang saya dipahamkan di sini orang panggil kepala paku. Lagi agak-agak tuan-tuan, sosok orang yang mati dia tak ada anak, dia ada adik-beradik, datuk terima tak? Kau terus pergi adik-beradik dia. Agak-agak lah, tembak pun tak apa. Yang kita faham, kalau kata orang ni mati, dia tak ada anak, dia ada anak perempuan saja, selalunya pergi pada, yang kebanyakan orang akan faham tuan-tuan, dia akan pergi ke sini. Ini yang terima, yang ni terima. Datuk dia kata tak terima kerana apa? Sebab dia kata dah tua nak mati. Kan? Orang selalu faham legetu tuan-tuan. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, ada satu persoalan pada hari ini berkenaan tentang yang ni lah. Sebab dia kata macam mana datuk boleh terima? Sebab si mati, kalau dia ada adik-beradik, dia akan habiskan kepada adik-beradik dia, lelaki dan juga perempuan. Dia ada adik-beradik lelaki pula, apa sangkut pok datuk dengan nak terima harta dia? Itu pertanyaannya. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, walaupun si mati itu mempunyai adik-beradik lelaki dan perempuan, dalam keadaan yang begini, si mati meninggal, ada isteri seorang, tak ada anak hasil daripada perkahwinan tu, mempunyai 3 orang adik-beradik, 2 lelaki 1 perempuan, dan ayah dia dah mati, datuk mak dia dah mati, ibu dia dah mati, tapi datuk dia masih ada, tok wan dia masih ada. Secara tidak langsung tok wan tersebut pun menerima pusaka. Yang ni orang terlepas pandang, orang kata dia dah tua dah, tak apa, 70 tahun dia tak tahu apa, orang tua-tua tak kira duit, dia kata gitu. Yang ni adalah kesilapan yang sangat besar kalau kata dalam keadaan orang menafikan hak datuk. Sebab dia ada satu tajuk yang khusus yang dibincangkan dalam ilmu faraid yang disebut sebagai jad ma'a ikhwah, datuk bersama dengan adik-beradik si mati.
yang mana pengiraannya itu sangat kompleks dan juga secara tidak langsung melalui perkiraannya perlu dibuat dalam beberapa cara. Dalam keadaan mukhasamah ke, ataupun datuk itu menerima dengan kadar 1/6 ke, ataupun datuk itu menerima dengan kadar 1/3, ataupun datuk itu akan menerima dengan kadar 1/3 baki. Dan juga sekiranya ada dalam masalah yang melibatkan mu'adah ataupun dalam masalah aqdariyah, jadi secara tidak langsung datuk tetap menerima pusaka dalam keadaan begitu. No? Dalam keadaan begitu. Sama juga dengan satu soalan yang saya terima daripada Bota kanan pada siang tadi, tengah tidur tuan, tengah hari makan nasi, ni cuti, tidur lah saya pun lepas zuhur tu, tidur sedap orang tahu, tengok tak telefon tong-teng bangun. Hello, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tugas hari ni? Tak tugas hari ni, tengah buat apa, duduk saja di rumah, padahal duduk tidur. Takkan nak abang duduk tidur kan. Ustaz nak tanya satu soalan boleh tak? Tanyalah soalan dalam mamai juga, yang mana secara tidak langsung dia bertanya, adakah dalam keadaan ibu itu meninggal dunia, ibu itu mempunyai anak seramai 4 orang, 3 perempuan, 1 lelaki. Selepas pada tu anak tu mati pula, lepas mak mati, adakah bahagian yang diterima oleh anak tersebut? Tak nampak tuan, memang tak nampak. Saya tulis macam dalam Facebook lah ni kan. Tak faham, cuba lukis, kita lukis insya-Allah. Jadi sahabat Rasul, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam keadaan yang kita kuliah kita pada bulan Sudah, saya sambil-sambil tuan-tuan dengan tajuk kitab kita pada malam ini. Bulan Sudah kita pergi dalam perkara yang mana secara tidak langsung ilmu sejarah pewarisan harta pusaka ini sebelum kedatangan Islam, yang mana menetapkan golongan lelaki sahaja yang boleh menerima pusaka. Yang ni dalam pengajian kita pada bulan Sudah saya selit-selit. Dan juga secara tidak langsung dalam keadaan kedua, dari mana seseorang itu boleh menerima pusaka dalam jalan yang disebut sebagai sumpah setia, yang ini adanya perjanjian di antara 2 puak ataupun 2 kabilah yang mana bersatu dalam keadaan bersaudara. Itu sahaja keadaan yang boleh mana menerima pusaka pada sebelum kedatangan Islam yang kita kongsi pada bulan Sudah. Baik, berbalik kepada persoalan tadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Contoh, si mati ini adalah seorang wanita, tidak mempunyai suami, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Ni kisah sebenar tuan. Si mati mempunyai 4 orang anak, 1 lelaki tunggal, 3 orang perempuan. Seterusnya si mati ini anak dia mati pula selepas pada kematiannya. Saya tulis di sini nombor 1, sini kematian yang nombor 2. Jadi pertanyaan dia di sini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, adakah dia terima atau tidak? Agak-agak tuan-tuan, macam mana dia terima tu, dia nak mati lah. Dia boleh terima ke tak? Dia tak boleh terima tuan-tuan, kerana dia dah mati. Yang boleh terima bahagian dia ada bahagian. Tuan-tuan, kita gurau, jangan stres malam ni, insya-Allah. Baik, kalau alasan dia yang sebenar, kalau bercakap dalam keadaan yang benar, dia tak boleh terima kerana dia dah meninggal dunia. Takkan kita nak letak tu duit ke geran tanah tu dekat nisan kubur dia, tak boleh lah macam tu. Tetapi ada bahagian yang sepatutnya dia terima selepas kematian ibunya, yang mana ia akan diwarisi pula oleh sekiranya dia ada anak lelaki mahupun anak perempuan, dan juga secara langsung sekiranya dia mempunyai isteri selepas pada kematian dia ini. Bahagian yang dia terima berapa banyak, yang mana dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, iaitu dia akan menerima dengan kadar, kalau ikut dalam hayat dia ni, dia boleh menerima dengan kadar 2/5.
Jadi 2/5 ni akan dikembalikan kepada isteri dan juga anak-anaknya sekiranya ada lelaki dan juga perempuan. Yang ni dalam keadaan mati kemudian. Macam mana boleh datang 5? Mungkin tuan-tuan tanya macam mana boleh datang 5. Secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, mudah untuk tuan-tuan ingat. Yang ni 2 bahagian, yang ni 1 bahagian, yang ni 1 bahagian, yang ni 1 bahagian. Mana dalilnya? Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. 2 dicampur dengan 1 bersamaan 3, campur dengan 1 bersamaan 4, campur dengan 1 bersamaan dengan 5. Jadi jadilah 2/5. Itulah pengiraan dia. Kalau ke dalam keadaan pusaka itu tidak ditangguhkan. Kalau pusaka itu tidak ditangguhkan. Baik, berbalik kepada sejarah yang mana kita kongsi pada bulan Sudah. Yang mana pada sebelum kedatangan Islam hanya 2 cara sahaja yang kita sebut pada sebelum ini, dan juga cara yang ketiganya sebelum kedatangan Islam berkenaan tentang at-tabni, berkenaan tentang at-tabni, iaitu anak angkat. Anak angkat terima harta pusaka ini yang sebenarnya pada sebelum kedatangan Islam, bukan dalam keadaan yang mana sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pada tahun 50-an, 60-an, 40-an, 70-an lebih kurang macam tu, yang mana diambil anak angkat, dibinkan anak angkat tersebut kepada bapa angkatnya. Dulu ada macam ni tuan-tuan? Ada, banyak saya jumpa kes ni. Banyak saya jumpa kes ni. Adakah anak angkat boleh menerima pusaka dari segi sudut syarak? Jawapannya adalah tidak tuan-tuan. Melalui kaedah pembahagian ilmu faraid adalah tidak. Yang ni salah laku, salah faham di kalangan masyarakat kita berkenaan tentang perkara ini. Kalau kita nak berbincang ataupun nak berkuliah ataupun nak menerangkan berkenaan tentang pengurusan harta pusaka ataupun ilmu faraid ini, tidak dapat tidak untuk kita berkongsi dalam 3 keadaan dan juga 3 sudut, iaitu melalui apa yang disebut oleh hukum syarak berkenaan tentang pembahagian pusaka, dan juga apa yang disebut melalui undang-undang dari segi sudut pentadbiran dan juga pengurusan dia di Malaysia, dan juga yang ketiga melalui pemahaman masyarakat kita dalam keadaan adat setempat tersebut. Adat setempat tersebut, macam kita sebut sebelum ni tuan-tuan, berkenaan tentang wasiat. Kadang-kadang kalau ada wasiat yang mana wasiat itu yang sepatutnya itu yang disebut sebagai wasiat yang tak sah dari segi sudut syarak, tetapi secara tidak langsung ada kalangan waris-waris kadang-kadang kala ia mempertahankan, konon-konon mengatakan wasiat itu adalah perkara yang wajib ditunaikan kerana ia adalah kehendak terakhir sebelum kematian si mati tersebut. Ada juga secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana menyebut berkenaan tentang ada wasiat yang mana dalam bulan Sudah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian ditanya berkenaan adakah wasiat yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah yang mana ia berpesan, mak haramkan anak yang nombor sekian-sekian ini untuk terima pusaka dan juga harta mak kerana ia adalah anak derhaka. Mak haramkan harta dan juga pusaka yang mak akan tinggal nanti kepada anak Fulan bin Simpulan kerana ia anak derhaka. Ada tak tuan-tuan kita bisa jumpa? Biasa kita jumpa benda macam ni. Tapi dalam keadaan itu sah tak wasiat tersebut? Wasiat tersebut adalah tidak sah. Kerana apa? Halangan daripada seseorang itu menerima pusaka hanya melalui 3 perkara sahaja, iaitu yang pertama kita kongsi pada sebelum-sebelum ini secara umum, kita tak pergi secara detail lagi, iaitu secara tidak langsung berkaitan tentang berlainan agama, dan juga secara tidak langsung melalui membunuh, dan juga yang ketiga secara tidak langsung hilangnya kelayakan seseorang itu daripada menerima pusaka kerana ia menjadi hamba, kerana sudah kena jual, macam dalam cerita 3 Abdul.
Kalau tuan-tuan tengok, itulah dia punya orang panggil tentang dalam keadaan nasihat dalam cerita tersebut. Sebab itu pada akhir tu dia kata, dia tanya pada, saya tak ingat yang buat topeng tu nama apa ke nama dia. Dia kata, ini tidak adil, engkau adik yang kecil, aku abang yang lebih tua pada kamu. Kan dia kata, aku bukan adikmu bodoh, aku adalah tuan dalam rumah ini. Dia kata, kerana apa? Hamba hilangnya kelayakan untuk memegang harta. Itulah sebabnya, tuan-tuan. Bukan sekadar untuk gurauan dan juga gelak-gelak, tapi di situ adanya nasihat dan juga ilmu. Baik, berkenaan tentang at-tabni ini, yang mana secara tidak langsung di antara amalan bagi golongan orang Arab pada waktu ketika itu, Arab jahiliah ini, ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Dan juga secara tidak langsung mereka ini boleh menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak itu. Yang ni yang kita duk buat sebelum ini. Tabni iaitu membinkan, menasabkan anak tersebut kepada kita. Jadi menurut mereka ni, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, bapa dan juga anak angkat tersebut boleh mempusakai ataupun mewarisi di antara satu sama lain jika salah seorang itu telah meninggal dunia. Perkara ini disebut di dalam kitab yang mana karangan daripada Syekh Sulaiman bin Muhammad, iaitu yang berjudul Al-Bujairimi A'la Al-Khatib, cetakan Maktabah At-Taufiqiyah, dalam perkara, dalam bab yang disebut Kitab Faraid wal Wasiyah, dalam jilid yang keempat, muka surat yang keempat, berkenaan tentang perkara ini. Baik, selesai. 3. Sebelum kedatangan Islam ni, sejarah sebelum kita nak belajar tentang macam mana anak lelaki boleh dapat 2, macam mana anak perempuan boleh dapat 1 sekiranya bersama-sama, sekiranya ada anak perempuan sahaja boleh dapat setengah, macam mana anak perempuan sekiranya si mati itu ada anak perempuan ramai, tak ada anak lelaki langsung lebih daripada seorang, boleh menerima 2/3. Macam mana dalam keadaan untuk pewarisan barang kemas tu, dalam keadaan yang macam mana bila mana adik-beradik dalam kalangan kaum wanita ni kadang-kadang kalau berebut suka rusak tu, kan, contoh orang kata kan, dalam keadaan tu bagaimana. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu apakah sejarah, bagaimanakah boleh adanya ilmu faraid ini kepada kita sekarang ini. Baik, dalam peringkat yang kedua, iaitu selepas kedatangan Islam datang selepas pada itu, hukum faraid ini tidak dilaksanakan dengan serta-merta lagi pada waktu itu. Setelah ajaran Islam mula berkembang di bumi Mekah, tak disyariatkan lagi berkenaan tentang ilmu faraid ini, hukum faraid. Akan tetapi hukum pembahagian pusaka ini diperintahkan secara berperingkat-peringkat, adalah bertujuan supaya tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Sama juga tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, perintah berkenaan tentang perkara ini turun begini, perintah yang begini turun begini. Maksud dia, dalam keadaan tersebut kedatangan Islam ini adalah untuk membina ketakwaan dan juga akidah dan juga pegangan bagi penganutnya pada waktu ketika tersebut. Contohnya tuan-tuan, mudah faham dia, saya seorang anak duduk rumah bebas, nak main telefon sampai 4 jam pun main lah, nak tidur, nak makan dalam bilik ke apa ke, terpulang pada waktu ketika duduk dengan mak dengan ayah. Contoh, mak dengan ayah saya hantar pergi ke asrama, ada peraturan yang perlu diikuti. Pada waktu ketika tersebut, tekanan yang sangat besar kalau anak yang biasa bebas di rumah masuk asrama kena kongkong dengan peraturan yang telah ditetapkan. Contoh macam kita lah tuan-tuan, kan, kadang-kadang kalau orang suruh jangan keluar rumah, kita ni duduk dalam rumah ni berasap dah kepala-kepala, orang tahu kan, aku tengok hang tengok aku, tengok bini tengok kita. Dalam keadaan tu secara tak langsung mulalah sekali cakap jadi anjing dengan kucing kalau tak kena gaya. Sebab itu khutbah saya tak ingat lah minggu bila dia sebut penceraian itu lebih tinggi dalam keadaan PKP ini. Kajian menunjukkan tentang kes penceraian. Jadi macam-macam timbul tuan-tuan. Sama juga dalam keadaan
hari itu saya bersembang dengan satu orang ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahmati Allah sekalian. Dia kata apa? Dalam PKP dua benda yang paling tinggi, perceraian tinggi, kelahiran pun tinggi. Perceraian tinggi, kelahiran pun tinggi. Kerana apa? Kena kurung dalam rumah. Jadi secara tak langsung selepas kedatangan Islam, dia tak terus buat lagi. Yang mana terdapat empat peringkat dalam mana nak melaksanakan hukum pewarisan ataupun untuk mewarisi harta pusaka ini, dari mulanya Islam sampailah Islam itu menjadi kuat. Dalam selepas kedatangan Islam ada empat peringkat pula selepas pada tu, iaitu dari mula datang Islam sampailah Islam tu jadi kuat kepada kita sekarang ini. Baik, peringkat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, berkenaan tentang ikatan sumpah setia dan juga pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliah yang kita kongsi pada sebelum ini, yang disebut sebagai al-haflu wan nusru. Jadi secara tidak langsung ini dalam keadaan ini pada permulaan Islam, ikatan berkenaan tentang sumpah setia dan juga pertolongan yang dibuat oleh zaman Arab jahiliah pada ketika itu diteruhkan, iaitu ikatan janji untuk pertolongan dan juga untuk mana mewarisi harta pusaka di antara dua orang lelaki yang bersahabat pada waktu ketika tersebut, yang mana mereka ini bersumpah akan saling tolong menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila salah seorang daripada mereka itu meninggal dunia. Bahagian yang diwarisi oleh dalam keadaan ikatan janji dan juga setia ini adalah 1/6, yang mana perkara ini disebut oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad juga dalam kitab karangan Al-Bujairini A'la Al-Qatib, cetakan daripada Maktabah Taufiqiyah, dalam bab Faraid wal Wasiyah, dalam jilid yang keempat pada halaman yang ke-6. Tadi kita sebut halaman yang keempat, ni halaman muka surat yang ke-6, yang mana berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang 1/6 ini daripada surah An-Nisa ayat yang ke-33. Yang ni mula-mula awal-awal kedatangan Islam, peringkat yang pertama, yang mana ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina akhadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sadaqallahul azim. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka, yakni janji dengan mereka untuk membantu dalam masa kecemasan dan juga kesusahan, maka berikanlah kepada mereka itu bahagiannya 1/6. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap yang sesuatu. Yang tu hukum asal dia. Selepas pada itu, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kerana itulah Al-Quran, mustahillah Al-Quran akan turun dalam keadaan satu naskah kepada kita yang mana yang ada di rak. Tak mustahil Allah boleh turunkan dalam keadaan begitu kepada kita. Tetapi penurunan, yang ni ilmu yang berkaitan tentang ulumul Quran, dia turun dalam keadaan yang berperingkat-peringkat. Kemudian hukum yang mana tadi kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, daripada surah An-Nisa ayat yang ke-33 itu dimansuhkan dengan ayat daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-75, yang mana ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang mana dalam pada itu, maksudnya orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat sesetengahnya lebih berhak, ada hubungan kerabat lebih berhak. Tadi dia kata hubungan perikatan janji setia, bai'ah, tuan-tuan, dia sebut dan ikat janji dalam keadaan tersebut. Tapi Allah sebut apa? Dalam keadaan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat sesetengahnya itu lebih berhak atas sesetengahnya, yakni yang lain, menurut hukum yakni daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat yang ke-14. Selain daripada itu juga, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada waktu tu sistem pengambilan anak angkat ini masih diteruskan juga pada permulaan Islam,
yang mana dikisahkan pada waktu ketika tersebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakannya sebagai Zaid bin Muhammad. Rasulullah buat begitu. Zaid bin Harithah namakan nasab kepada Zaid bin Muhammad. Namun amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah dah larang dah berkenaan tentang ambil anak angkat nasab kepada kita. 1443 Hijrah yang lalu. Sebab itu sekarang dalam keadaan untuk membinkan nama anak angkat kepada kita dah tak dibenarkan lagi di negara kita, khususnya di negara kita, kerana adanya pencerahan, adanya dalam keadaan yang mana secara tidak langsung apa sebab yang paling besar dalam keadaan itu. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh pada diri saya ni anak angkat, tak kisahlah anak angkat ambil anak orang ke, pungut tepi pokok buluh ke, jumpa tepi jalan ke, dalam tangga masjid ke, anak mak saya pun ambil lah, bohlah bin kepada ayah saya. Kebetulan pula katakanlah saya ini memang betul ada adik-beradik yang lain, seibu sebapa, satu darah satu daging. Asal nama saya contoh bin Rejab, contoh bin Rejab. Pak saya nama Sapak, bulan Sapak. Pak saya nama Sapak, pak angkat lah, bin Sapak. Saya pun dah besar panjang apa semua, ayah dah bela sampai dah habis mengaji bagai apa semua, berkenanlah dengan seorang anak dara binti Rejab, padahal yang sebenarnya tu adik kandung saya. Kenal macam kita tengok cerita drama tuan-tuan, slot Akasia drama malam macam tu lah. Saya kenal sebab saya ni bin Sapak, ditukar asal bin Rejab, tukar bin Sapak, saya kahwin dengan adik saya sendiri. Agak-agak tuan-tuan, anak dapat 10 orang pula daripada tu. Yang ni dalam keadaan yang secara tidak langsung benda ini Allah Subhanahu wa taala larang. Ini dalam satu perkara, dalam satu perkara yang lain banyak lagi perkara-perkara yang melibatkan tentang hal begini. Jadi daripada surah Al-Ahzab ayat ke-40 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Habis surah lah. Ada lagi. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yakni yang bermaksud bukanlah Nabi Muhammad itu, yakni dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang daripada orang lelaki kamu itu, tetapi ia adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para nabi, yakni nabi yang penutup. Dan ingatlah Allah adalah maha mengetahui akan tiap-tiap yang sesuatu. Perkara ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian berkenaan tentang halangan yang mana Allah turunkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40 berkaitan tentang membinkan anak angkat di dalam kepada diri kita sendiri ataupun kepada bapa angkat itu sendiri. Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, daripada dalam keadaan tersebut pada awal kedatangan Islam dia masih lagi yang dalam secara tidak langsung membenarkan dalam ruang lingkup untuk membiasakan pada waktu ketika itu. Jadi selepas pada itu Allah Subhanahu Wa Taala memansuhkan hukum yang dibenarkan itu dalam keadaan perlahan-perlahan. Baik, itu berkenaan tentang pada peringkat pertama selepas kedatangan Islam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita akan berkongsi pada peringkat yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum itu, yang masa yang berbaki lebih kurang dalam 2 minit ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan tentang pengurusan harta pusaka berkaitan tentang kenderaan, yang mana pagi tadi
melalui satu perkongsian ilmu dalam alam maya, saya mendapat maklumat ini yang secara tidak langsung saya memberikan kepada berkongsi pada tuan-tuan sekalian. Baik, dulu sebelum ni, dalam keadaan orang tu mati, dia tinggalkan kenderaan, kereta tuan-tuan, kereta, motor ke, kubota ke, trailer ke, apa lagi, caterpillar ke, apa benda sekalipun, dia tak ada pemilikan atas dua nama. Lebih daripada seorang tak boleh, sebab kenderaan. Dia tak macam dengan tanah. Tanah, kalau kata tanah tu besar, meja ni pun kalau nak masuk 200 orang nama pun boleh, ambil lah seorang 2 inci orang kata, kalau nak ambil lah. Itu dalam keadaan tanah. Baik, melalui tentang kenderaan ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dulu ia perlu pergi ke ARB ataupun ke Amanah Raya Berhad untuk dibuat permohonan tersebut. Tetapi sekarang ini saya dipahamkan di negeri Perak dah dikuatkuasakan perkara ini, yang mana secara tidak langsung untuk menukar kenderaan yang tidak mempunyai hutang lagi hanya perlu melalui mahkamah syariah saja, iaitu melalui permohonan sijil faraid, yang mana mahkamah menyediakan satu borang, satu hal yang mana disebut sebagai affidavit menyerahkan kuasa kepada seseorang. Maksudnya menyerahkan hak kepada seseorang, affidavit. Pergi ke mahkamah syariah, setuju, kata nak bagi anak ada 10, kereta ada sebiji, tayar pun ada 4, nak kongsi 10 pun tak lepas, orang kata kan? Kalau kata nak dia 4 kali 4 baru 8, 4 kali 4 baru 16, tu pun 6 lagi nak bahagi lagu mana pun payah. Jadi memerlukan kepada perkara tersebut saja pergi ke mahkamah syariah, buat permohonan sijil faraid ataupun affidavit untuk melepaskan hak tersebut. Secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, bawa dokumen tu, dapat satu penerima yang kita nak berikan, terus ke Puspakom untuk dilakukan pemeriksaan B5 kalau tak silap saya, B5, dan selesai ni di Puspakom, bawa perkara tersebut pergi ke JPJ, terus tukar pemilikan dengan menggunakan sijil faraid sahaja. Yang ni kesefahaman ini dilaksanakan di antara JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, bersama-sama dengan JPJ berkenaan tentang perkara ni. Saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian tentang perkara itu. Jadi saya cukup sekadar itu pada malam ini. Saya dah dengar dah azan daripada radio pula, daripada telefon dah dengar. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Tak banyak dah untuk tajuk ni, memang nampak macam cemui sikit tuan, nak mengaji. Kita suka kan dengar hai orang tu, dengar orang nu gaduh, orang ni gaduh, orang nu gaduh, waktu yang seronok kan. Kalau kata lambat pesaka ni lah. Jadi insya-Allah tak lama kita akan habiskan dalam bab sejarah pewarisan harta pusaka ini sebelum kedatangan Islam, semasa kedatangan Islam. InsyaAllah pada bulan akan datang kita akan masuk pada peringkat yang kedua. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل وجعلنا من العلماء والصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في موتنا يا الله وما بعد موتنا يا الله. اللهم إن هذا المرض جن من جنونك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وضرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات، وفضلنا
واحفظنا مما نخافه ونظر فأنت خير حافظا يا الله فأنت خير حافظا يا رحمن فأنت خير حافظا يا رحيم وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah tempat kami meminta, ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu, ya Allah, Engkaulah tempat kami bergantung harap, ya Allah. Penyakit ini adalah tentera di antara tenteramu, ya Allah. Engkau palingkanlah penyakit ini kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya, ya Allah, dan yang Engkau timpakan kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah ibu dan bapa kami, ya Allah. Selamatkanlah pasangan-pasangan kami, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak cucu kami, ya Allah. Selamatkanlah guru-guru kami, ya Allah. Selamatkanlah kaum kerabat kami, ya Allah. Selamatkanlah jiran tetangga kami, ya Allah. Selamatkanlah sahabat handai kami, ya Allah. Jauhkanlah wabak ini, ya Allah, khususnya bagi seluruh ahli Jumaah dan juga ahli qaryah, bagi masjid, bandar, universiti ini, ya Allah, serta seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia, ya Allah. Serta jaga kami pada apa yang kami takuti ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan dan juga hilangkanlah wabak ini, ya Allah, kerana Engkaulah sebaik-baiknya penjaga bagi kami, ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.